Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dinomo Channel. Okay, dalam episod hari ini saya nak buat sikit saja perkongsian ringkas dengan hampa, yang mana saya nak share hari ini tentang vibration dan cara kita nak atasi masalah. Saya nak bagi tips sikit untuk hampa yang mana mungkin hampa akan alami masalah macam ni. Jadi macam mana tips yang paling mudah untuk kita atasi kalau kita ada ke atas highway. Jadi jom kita tengok. Okey, sampai tengok bahagian depan ni yang saya nak share dengan hampa adalah tentang vibration yang mungkin boleh berlaku pada bahagian depan motor kita. Jadi antara faktor-faktor yang mungkin boleh menyebabkan vibration ni, antara salah satunya adalah kita punya fork jadi kerah ataupun leaking. Okey, dia juga boleh menyebabkan vibration berlaku pada motor. Yang keduanya mungkin disebabkan oleh cone bearing kita dah pecah dan juga cone bearing kita tak cantik. Yang ketiganya mungkin disebabkan kita tak lock handle. Yang keempat, faktor yang paling penting yang kita akan hadapi adalah apabila bunga tayar kita dah mula melembung. Macam apa tengok ni, dia dah mula mengelembung. Sebab ini adalah common untuk tayar bahagian depan. Sebab tayar depan ni kita tukar mungkin setelah 4 kali kita tukar tayar belakang, baru sekali kita tukar tayar depan. Jadi ini antara simptom-simptom yang boleh berlaku pada hampa. Jadi yang kalau hampa tengok kat depan saya ni, memang saya dah dapat rasakan dia punya vibration. Walaupun sebelum ni kalau hampa tengok tayar ni, okey, kita kurang rasa disebabkan oleh fork kita memang jalan cantik. Jadi bila dia absorb hentakan ataupun dia absorb dia punya bumping pada bahagian tayar kita ni, kita kurang rasa pada bahagian handle. Tapi bila dia punya mengelembung tu dah makin banyak dan makin besar, kita akan mula rasa sikit. Jadi hampa akan dapat rasa pemanduan, hampa akan rasa bumping pada bahagian depan. Jadi kalau hampa tengok sini, antara beberapa benda yang mungkin akan berlaku pada motor kita ni adalah skru kita mudah longgak. Dia jadi mudah loose ataupun mudah terbuka lah. Maksudnya dia mudah terbuka apabila adanya vibration. Contoh terutama pada bahagian sini, pada bahagian-bahagian yang penting lah. Takut-takut apabila kita tak ambil kisah benda ni, skru ada yang dah tercabut. Yang ni saya nak tunjuk contoh kat hampa lagi. Salah satu skru pada motor saya ni dah tercabut. Jadi saya nak tunjuk kongsi video hari ni untuk hampa sama-sama cek. Kalau lah hampa tak tukar tayar macam saya sekarang ni, saya akan tukar. Mungkin esok saya akan tukar dah tayar ni. Tapi sebelum kita tukar, better kita cek dulu keseluruhan motor kita. Ada tak skru yang dah tercabut ataupun skru yang longgak, kita tightenkan balik. Jadi yang tu sangat-sangat penting. Hari ni saya nak kongsi tips sikit dengan hampa macam mana kita nak atasi masalah kalau skru kita tercabut. Jadi jom kita tengok bahagian mana yang saya katakan skru yang tercabut pada bahagian motor saya ni. Okey, so masa saya buat inspection tadi, kalau hampa tengok bahagian sebelah kiri saya punya mudguard ni, satu skru dah tercabut disebabkan oleh vibration yang saya rasa memang saya perlu check lah. Hari ni bila saya check, memang dah ada satu skru dah tercabut. Yang ni kita kurang perasan, tapi kita akan rasa ada bunyi yang pelik dan juga kita akan rasa bawa tu dia akan rasa feeling kita tak apa nak shock apabila ada vibration bunyi sikit-sikit tu pada bahagian depan. Jadi saya dah discover satu skru dah tercabut. Jadi tayar ni memang saya dah kena tukar. Saya pun memang tunggu masa, tetapi bila dah tengok keadaan macam ni, memang saya kena tukar segeralah. Jadi bila kita tengok keadaan macam ni, benda paling penting untuk yang saya selalu recommend ke hampa apabila kita nak berjalan atas highway ke ataupun kita nak pergi kerja ulang alik, benda paling penting yang perlu kita spare adalah screwdriver paling basic. Screwdriver bunga ataupun screwdriver yang ada dua option, bunga dan juga yang mata nipis tu. Okay, jadi kita perlukan screwdriver untuk bantu kita dalam kecemasan. Yang kedua, kalau kita nak bawa set spanner ni memang banyak, jadi hampa perlu bawa tool bag yang besar. Jadi tak perlu, hampa hanya perlu bawa adjustable. Adjustable dah cukup untuk hampa guna, sebab ada skru yang kecil kita laraskan kecil, ada skru yang besar kita laraskan untuk bukaan besar. Jadi dua benda ni adalah sangat penting untuk hampa bawa bersama hampa. Kalau hampa ada atas jalan raya, at least untuk minor troubleshooting kita dah boleh buat. Jadi macam mana kita nak atasi masalah skru yang hilang ni, jom kita tengok. Okay, so bila kita dah buat inspection, kita jumpa satu skru yang hilang. Lah ni saya nak tunjuk kat hampa tips macam mana kita nak atasi kalau kita duduk ada dekat atas jalan. Jadi proses yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak loan skru. Jadi untuk hampa tengok sekarang ni, kita ada screwdriver dan kita ada spanner ataupun kita ada adjustable ni. Adjustable ni maksimum dia boleh pergi sampai size 20 lah. Kalau hampa tengok sini 200mm ni dia boleh pergi sampai spanner size 20. Jadi kalau hampa tengok, kita tak guna hari ni adjustable. Apa yang kita nak guna adalah screwdriver sahaja, sebab skru yang hilang tadi adalah mata skru yang perlukan screwdriver. Jadi untuk skru yang sama, kalau hampa tengok skru yang hilang ni, dia sama macam dengan dekat bahagian sini. Jadi kita tak boleh loan kat bahagian sini. Benda paling penting adalah hampa buka bawah seat. Okey, sebab barang bawah seat ni hampa boleh loan. Yang ni tips yang mungkin saya nak buat untuk hampa kalau hampa dalam keadaan emergency. Jadi kat sini hampa boleh tengok ada dua skru yang kita boleh loan. Kat sini kita boleh ambil satu, sebab dia punya bahagian sini kalau hampa buka pun dia takkan tertanggai. Jadi bahagian penting adalah mudguard tadi, kita nak selamatkan supaya dia tak jatuh. Jadi
Apa perlu kita buat lah ni, kita buka saja satu skru pada bahagian sini. Bila kita buka satu skru bahagian sini, okey, nanti kita tengok sama ada skru yang kita buka ni ada efek ataupun tak. Jadi sebelum kita nak loan pun kita kena tengok dulu bahagian sini. Kalau kita ambil satu, dia tak ada masalah sebab dia tak akan terbuka daripada bahagian motor kita dan dia duduk di bawah seat. Jadi ini cara kita nak buat, kita loan salah satu skru supaya nak selamatkan satu bahagian yang lebih penting. Jadi di sini kita ambil sekali dengan washer dia. Sekarang ni kita pasang dekat bahagian yang tercabut tadi untuk selamatkan kita daripada berlaku masalah pada bahagian mudguard dan juga tayar kita. Jadi ini boleh dibuat dengan konsep kita ambil dulu pada bahagian mana yang kurang penting dan kurang mendatangkan masalah kalau kita duduk atas highway. Sebab bahagian mudguard ni sangat penting. Saat saya akan tunjuk, kita akan pasang sekali dengan washer ni sebab washer penting untuk lock kita punya bahagian skru kat bahagian sini. Okey. Okay, no? Jadi skru yang kita nak loan pun memang perlu bersesuaian sebab di motor ni memang dia akan gunakan skru yang sama ni kat beberapa bahagian sebab kita boleh loan macam yang saya tunjuk ni lah untuk tujuan kecemasan saja. Jadi bila kita dah sampai ke destinasi, kita kena ganti balik pada bahagian yang kita ambil tadi. Jadi untuk ambil pun kena pastikan bahagian yang kita ambil tu kurang berisiko sebab kita nak selamatkan satu bahagian yang lebih berisiko. Macam contoh bahagian mudguard ni memang penting, takut nanti bila dia tercabut kedua-dua skru ni, mudguard kita mungkin boleh jatuh dan dia akan kena pada bahagian tayar. Jadi macam kita tunjuk sekarang ni, simple saja, satu skru hilang kita ganti dengan satu skru yang lain, tapi kita kena ganti supaya skru yang bahagian yang kita ambil tadi itu pun tak jadi masalah untuk jangka masa panjang. Jadi kita dah fix satu bahagian yang ada masalah dan mendatangkan bahaya kalau kita tak ganti dia. Okay, Alhamdulillah kita dah pasang dah tadi. Kalau hampa tengok belah sana, saya dah pasang balik satu skru yang dah jatuh. Kali ni kita akan tengok bahagian-bahagian yang lain, yang mana saya cek bahagian sini dah tak ada masalah, bahagian body yang lain pun tak ada masalah, cuma berlaku vibration tu, kesan dia berlaku pada bahagian sebelah kiri. Jadi tayar ni memang kita dah kena tukar sebab tayar ni pun dah memang nampak keadaan dia kurang baik lah untuk kita gunakan lagi. Jadi kita akan tukar supaya bahagian-bahagian yang lain tak ada kesan yang sama macam yang berlaku belah sana tadi. Jadi macam saya kata, kalau hampa tengok bahagian screwdriver ni, skru yang menggunakan mata screwdriver, kalau dia ada problem, carilah pada bahagian-bahagian yang lain menggunakan skru yang sama supaya kita dapat ganti dan kita akan dapat pastikan bahagian ni selamat untuk kita gunakan di atas jalan raya. Jadi screwdriver sangat penting. Yang kedua, kalau kita tengok pada bahagian sini, macam yang saya tunjuk kat hampa selalu, nak ambil lah pada bahagian yang tak berisiko tinggi. Contoh bahagian sini, kalau kita kita buka satu skru ni pun dia tak goyang dan dia tak datangkan masalah pada motor kita lah. Jadi kalau hampa tengok, satu ni pun dah cukup untuk tightkan bahagian sini supaya tak ada masalah tercabut dan sebagainya. Jadi ambil satu pada bahagian dalam lah, jangan ambil pada bahagian lain sebab boleh mendatangkan risiko yang tinggi kalau kita ambil pada bahagian yang tak sepatutnya. Yang kedua yang saya nak kongsi, kalau hampa tengok kat sini, bagi hampa yang mungkin ada masalah dengan fuse kat sini, kalau hampa tengok fuse ni dia ada satu backup fuse. Jadi fuse ni juga kalau hampa tengok, walaupun dia menggunakan 15A, okey, berbanding dengan ada yang 10, okey, yang 215 ni hampa boleh ambil kalau ada yang 15A terbakar, tapi kalau yang 10A terbakar pun hampa boleh gunakan juga untuk ganti sementara waktu. Tapi bila sampai ke tempat yang hampa dah tujui, hampa boleh ganti balik 10A ni dengan 10A juga. Sebab kita kalau boleh, kita nak make sure yang dia punya load tu sama lah, okey, walaupun orang kata apa, dia punya fuse tu tinggi, rendah, ada yang kata fuse yang besar untuk yang kecil tak ada masalah, tapi bagi kita kalau kita dah pakai 10, better kita maintain 10. Kalau kita pakai 15A, kita maintain dengan 15A. Sebab tu kalau tengok kat sini, dia bagi backup kat kita 15A supaya kita boleh gunakan untuk yang 10A dan juga 15A. Jadi kalau hampa tengok kat sini, ini tips mudah yang saya nak kongsi dengan hampa supaya kita semua selamat dalam perjalanan. Sebab dalam episod yang akan datang ni, saya nak kongsi dengan hampa tips macam mana kita nak survive atas jalan raya. Sebab saya tengok banyak sangat lately ni, akhir-akhir ni ramai yang duduk ada masalah bila naik motor. Mungkin disebabkan oleh kecuaian orang lain ataupun kecuaian kita sendiri sebagai pemandu motosikal ni. Jadi apakah benda yang boleh kita praktis supaya kita tak terlibat dengan kemalangan? InsyaAllah saya akan kongsi dalam episod yang akan datang ni. Dan juga dalam episod yang akan datang ni, saya akan tunjuk kat hampa tutorial macam mana kita nak ganti kita punya fuel float ni ataupun pelampung minyak ni. Sebab pelampung minyak ni kalau hampa dah pakai mungkin dalam tempoh 3 ke 4 tahun, dia akan ada masalah juga pada bahagian sini. Sebab pelampung ni dia adalah benda yang fleksibel, dia bermain dalam kita punya tangki. Jadi berkemungkinan dia akan rosak tu ada, dan sekarang ni pun memang motor saya dah alami kerosakan pada bahagian dia punya pelampung ni. Sebab tu meter kita berkelip. Kalau dia punya meter walaupun minyak penuh, tapi dia
berklip kita punya parameter tu, itu bermaksud kita punya fuel float kita dah ada masalah. Kalau nak ganti ni better ganti, sebab nak ganti ni pun tak mahal mana, lebih kurang dalam RM30 saja, lebih kurang harga kita punya air filter saja. Jadi kita boleh buka dan kita ganti baru kita punya pelampung dalam bahagian dalam ni, sebab dia main satu set, kita beli kita ganti saja. Nanti saya akan share macam mana cara nak buka dan macam mana cara nak ganti dalam episod yang akan datang. Okay, so saya harapkan tips kali ni, apa yang saya share ni berguna untuk hampa, walaupun simple tapi benda ni mungkin boleh datangkan manfaat kalau hampa dalam situasi kecemasan. Okay, saya harapkan tips ni berguna untuk hampa. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dinomo Channel. Assalamualaikum.